ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada malam ni kita dapat bersama meneruskan pengajian kita, tajuk solat, menggunakan nota, ada hadis. Jadi kita masuk kepada bahagian yang terakhir, mungkin surat 6. Sebelum kepada penutup dia, insyaAllah hari ini kita habis hadisnya. Jadi kewajipan bagi setiap Muslim adalah secara ringkasnya 4 benda, 4 perkara utama yang kita sebagai Muslim perlu lakukan dalam rangka menjalankan kewajipan kita, rukun Islam kita. Setelah kita ucap syahadah solat, kita wajib untuk menunaikan solat 5 waktu. Dan kerana itulah banyak setiap ayat dalam Quran sangat banyak berulang-ulang penekanan ni tentang wa aqimus solah, yuqimunas solah, aqimis solah, kan? Semuanya berkenaan dengan mendirikan. Jadi kita tengok dulu perkataan. Kalau kita tengok dalam surah Baqarah, surah Baqarah ayat yang kedua, ayat yang ketiga, kan, Allah sebutkan innal ladzi amanu innal ladzina alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa ni, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini syarat pertama. Jadi pendiri solat, penegak solat pertama, ilmu dia mesti ada ilmu tentang perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib ni yang mana? Yang apa yang Allah sebutkan lah, apa yang Allah dan Rasul ajarkan, perkara ghaib. Itu rukun iman kita. Rukun iman. Kita tengok dalam surah An-Nisa. Cuba tengok surah An-Nisa. Silap saya ayat 136. Cari ayat dia boleh apa? Ya ayyuhallazina amanu aminu. Betul tak ayat? Surah An-Nisa 136, betul tak? Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Ke bukan? Betul Itu rukun iman kat situ, ayat tu. Cuba kita baca. Boleh imam. Suara sedap kan? Itu dia kena jadi imam. Barakallahu fiik. Okey. Surat 100. Muka surat apa? 100. Ni kita ni kewajipan kita nak kita apa? Mendirikan solat, kan? Ini untuk siapa ni? Diri kita dulu. Kita nak dirikan, nak tegakkan solat. Jadi Allah sebut allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi apa itu ghaib ni, kita boleh jawab dia dalam surah 4 ayat 136. Boleh ikut imam baca sama-sama. Imam baca sedap, kita ikut sama-sama dapat pahala bacaan, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab.
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا Baik, barakallahu. Okey, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aminu, apa maksud dia? Wahai orang beriman, dah beriman dah ni. Allah kata aminu. Jadi beza dia amanu tu apa? Fi'il madhi. Dia dah mengaku beriman. Pertama. Kemudian cukup tak sekadar kita mengaku beriman? Allah kata aminu. Aminu ni perintah lagi, fi'il amr. Jadi maksudnya beriman ni sangat perlu untuk diperketatkan. Macam kita lah kan, orang makan, tengah makan kata, makanlah, maknanya apa? Makan sungguh-sungguh, kan. Dan kita pun memang makan sungguh-sungguh. Allah kata apa? Wahai orang beriman, sungguh-sungguhlah beriman. Jadi iman ni perlu di apa? Sebab apa kata ulama tafsir kata apa? Iman ni yazidu wa yanqus. Iman ni boleh tambah, boleh kurang, boleh berkurang. Yazidu bi ta'ah. Kenapa perintah iman ni dua kali ni? Ya ayyuhallazina amanu, kemudian aminu. Ni perintah ni fi'il amar. Ini madhi fi'il madhi. Penegasan dia. Wahai orang beriman, berimanlah kamu. Jadi iman ni kenapa kena Allah tegaskan begini? Sebab dia al-iman yazid wa yanqus. Macam mana iman tambah, macam mana iman kurang? Jadi yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yazidu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman ni boleh bertambah dengan ketaatan dan boleh kurang dengan maksiat. Macam mana orang tu, macam mana boleh bertambah dengan taat, macam mana boleh bertambah dengan maksiat? Seorang itu boleh buat amal taat, macam mana? Macam mana seorang tu boleh lebih taat dia dengan orang lain? Apa sumber dia? Ilmu sumber dia. Sebab itu Allah puji dalam surah lain, Allah angkat orang yang beriman ni dah beriman dah, darjat dia tinggi. Tapi Allah kata orang berilmu lebih tinggi darjat dia. Ada tak ayat tu? Cuba tengok surah tak silap saya surah 58. Yarfa'illahu allazina amanu kan wallazina utul ilma darajah. Kan? Surah apa? Saya tak ingat nombor dah pula, lupa dah. Surah apa? Bukan. Tak silap saya juzuk 26, juzuk 27 macam tu. Al-Mujadalah yang benar. Mujadalah ayat apa? 9, 10, 8. Kita tengok surah Al-Mujadalah ayat 11. Ayat 11 Muka surat berapa? Mushaf muka surat apa? Jadi dengan macam mana taat ni bertambah? Dengan ilmu. Kita belajar. Agama kita tak boleh berhenti belajar. Orang dia kata selesai dah.
Daripada muda itu pergi solat sampai tua itu je. 543. Kan? Surah apa? 58 ayat 11 kan? Surah 543. Ya. Boleh, Imam? Fadhal. Iqra insya-Allah. Boleh baca, tengok ayat tu di baris bahagian bawah tu. Mana dia? Ya rafa'illah kan? Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Apa imam baca penuh boleh lah. Bacalah penuh kan? يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الله بما تعملون خبير. Okay, jadi Allah kata, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud bila dalam Quran antara ayat yang penting bila mula dengan ya ayyuhallazina amanu. Bila ayat dia Allah kata ya ayyuhallazina amanu, maknanya apa? Ambil perhatian sungguh-sungguh. Siapa yang ambil perhatian sungguh-sungguh? Orang beriman je lah. Kan? Macam orang ibu tu kata kat anak dia, wahai anak-anakku. Tapi dia buat tak dengar, maknanya tu bukan anak ibu tu. Kan? Sama juga Allah kata wahai orang beriman, tapi dia buat tak faham je, maknanya dia bukan orang beriman. Nak memasukkan diri kita kepada orang beriman, Ibnu Mas'ud kata apa? Bila dengar ya ayyuhallazina amanu, ingat mesti ada benda penting Allah nak beritahu kepada orang beriman. Kalau kamu tak beriman, tak apa, tak payah ambil tahu. Jadi kita nak masuk yang mana? Pastilah nak masuk. Maka kita sungguh-sungguh tengok ayat ni. Jadi Allah kata apa? Iza qila lahu. Iza qila, bila dikatakan kepada kamu tafassahu fil majalis. Maknanya apa? Berlapang dalam majlis. Maksudnya majlis Nabi ni dulu maknanya apa? Sangatlah, bukan macam ni lah. Sangatlah penuh orang dia. Cintanya manusia ni kepada ilmu. Orang Islam dulu cinta sangat kepada ilmu yang dibawa oleh dalam Islam ni. Tapi macam mana hari ni kita orang Islam ramai kat kuliah ilmu ke kat kuliah motivasi? Nak kerja dunia. Mana ramai? Kan? Jadi kita tak payah tafassahu ni, lapang je semua kan. Tafassahu ni bila satu benda tu sempit. Jadi terpaksa renggang kan, sebab apa? Orang nak belajar, nak masuk lagi tak muat. Faham? Nabi kata, kita tepi sikit bagi orang nak masuk. Sebab ilmu ni hak manusia. Ilmu ni hak semua. Sebab tu para guru kena da'i jujur dalam menyampaikan ilmu. Dia tak boleh sembunyi-sembunyi lah. Kan? Jadi itu. Dia kata bila dia ajar, ini pertama, adab dalam. Maknanya penting tak ilmu, penting sampai macam tu sekali. Bagi peluang orang, penuh pun dia berhak untuk dapat. Walaupun tak boleh kata, oh dah penuh dah, tak boleh halau lah, tak baik. Itu satu benda yang tak bagus. Sebab apa? Ini kewajipan ni ilmu untuk bawa ke mana? Nak bawa masuk kubur. Ini ilmu nak selamat dia yang sebenar-benar selamat ke akhirat, kan? Penting. Jadi tafassahu fil majalis, maka berlapanglah dalam majlis. Ini kewajipan. Sebab ini perintah Nabi ya. Tafassahu nama dia, hendaklah kamu berlapanglah. Kemudian fafsahu yafsahillahu lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum fi'il amr. Maka lapanglah, berilah ruang. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Bila kamu disuruh untuk berdiri, bangun, utamakan yang lebih utama. Ada macam tu pula dalam ilmu ni. Utamakan yang lebih utama.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi dia ada asbab dalam majlis. Sebab nuzul ayat ni. Jadi Allah mengangkat orang-orang yang berilmu, yang beriman daripada kalangan kamu. Orang beriman Allah angkat darjat lebih daripada masing-masing punya iman. Tapi Allah kata apa? Walladzina utul ilma. Maksudnya apa? Orang yang beriman dan berilmu. Darajat, lagi jauh darjat dia. Itu pun ada darjat masing-masing beriman. Itu kalau beriman lah. Macam mana kita nak tahu tu betul beriman? Ada dia punya penilaian pula. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui dengan mendalam apa yang kamu kerjakan. Nak pastikan iman pula macam mana? Antaranya apa ayat dia, kita kata ayat ni dia macam satu kayu ukur kepada orang beriman. Aku beriman ke tak ni? Apa ayat dia? Kayu ukur. Ni surah pun surah perang. Sebab apa? Puncak kepada masuk iman orang ni betul-betul hebat bila dia sampai sanggup mati bermatian untuk agama kan. Surah perang surah apa salah satu nama dia? Yang awal-awal Al-Anfal. Cuba buka surah 8 Al-Anfal ayat 2. Surah Al-Anfal ayat 2. Muka surat berapa? 177. Jumpa mushaf. Boleh baca sama-sama, bagi kuat sikit. Jangan bimbang, kita akan dapat pahala mesti punya. Bacaan satu huruf walaupun salah pun kan. Siapa yang baca tergagap-gagap pun Nabi kata apa? Dapat 2 pahala. Masya-Allah, sebab usaha dia nak baca. Bacalah. Insya-Allah. Okey, faham. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Cuba siapa boleh baca terjemahan dia? Boleh Imam baca terjemahan apa? Terjemahan dalam Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Ya. Jadi ini sifat orang-orang yang beriman. Apa pertama? Innamal mu'minuna alladzina amanu billah innamal mu'minuna idza zukirallah. Orang beriman ni apabila zukira. Apa makna zikir? Zikir ni ada 2 benda. Dia berkata zakrun. Zikrun lah. Zikrun. Jadi zikrun ni ada bil lisan. Maksudnya dengan apa? Sebutan, sebut. Dan juga dengan al-af'idah ataupun al-aql. Ingat. Al-aql. Ataupun maksudnya ingat, faham. Ini maksud zikir. Faham? Tapi dalam ayat ni daripada bentuk dia, bentuk dia pasif. Dia bukan zakara. Kalau zakara ingat Allah. Zukira maksudnya apa? Diperingatkan. Maksudnya kita kena tengok tak siapa yang ingatkan kita tentang Allah, baru kita nak ikut, baru nak rasa sedar. Perlu tak nak ingat? Sampai macam tu ke? Ini nama dia orang yang
Sombong perangai dia. Dia tengok ukuran lu, orang ni cakap walaupun betul kan, dia ingatkan tentang Allah ni, dia tegur, dia ni siapa, tak layak, aku tak nak ikut. Dia tu bukan. Sebab tu ni Allah tak mention siapa pun, sebut ingatkan manusia ni tentang bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah. Tak kira siapa pun, tapi kalau dia ikut ajak kepada Allah, maka kita terimalah dengan terbuka hati. Itu tanda orang tu beriman. Apa boleh berlaku? Wajilat. Wajilat mana? Gementar. Dia rasa sesuatu. Ittaqillah. Antaranya mestilah. Macam mana dia boleh rasa gementar? Dia kemuncak ni kalau kita tengok tafsir, kemuncak dia sampai apa? Dia sebut Allah, dia dah gementar dah. Faham segalanya. Sebab apa? Pertama, dengan kefahaman dia, dia kenal siapa Tuhan dia. Dengan mengenal pun kehebatan, keagungan pencipta Allah ni, boleh buat apa saja kat dia. Dia takut lebih dari segala-galanya. Itu khauf, khasyah, yang tersangat-sangat. Mana wajilat 10 pun sampai apa bukti dia betul-betul faham tu, menyebabkan dia takut tu. Bukti dia akhirnya takut ni, dia ada bukti pula dengan perbuatan dia. Apa dia? Apa yang dia lepas tu? Wa iza tuliyat, daripada perkataan tilawah. Dia akan pergi kat mana? Sebab tu kata Imam Qurtubi, macam mana ni kata ni sebut Allah kat mana? Kemudian apa maksud dia? Macam mana kita nak kenal Tuhan? Sebab tu kata Imam Qurtubi, Tuhan beritahu dia apa dia kata? Lupa dia punya kata-kata dia. Nama kalam Allah. Man balagha. Man balagha. Balaghahu. Ni kata Imam Al-Qurtubi. Kalau buka tafsir Qurtubi, dia ada antara dia kupatan dia, man balaghahul Qur'ana fa ka'annama kallamahu Allah. Ingat kata-kata ni. Antaranya kata ahli tafsir ni kita kena pegang supaya kita lagi faham ayat tu. Apa kata Imam Qurtubi? Cuba baca. Man balaghahul Qur'an faka'annama kallamahu Allah. Faham tak maksud macam dia? Siapa yang balagha? Balagha ni apa? Quran dah sampai kat dia. Quran dah sampai kat dia, kena anggap seolah-olah apa? Ka'annama ni seolah-olah lah, bukannya secara hakiki. Sebab apa ni? Untuk munculkan kita punya rasa kesungguhan nak faham. Ka'annama kallamahullah, seolah-olah dia kena tahu yang Allah sedang berbicara dengan dia. Bila kita baca Quran, siapa ni sedang bicara dengan kita? Allah. Satu para sahabat begitu rasa sekali. Jadi Allah ni tanda pengenalan kat sini. Bila dengar ayat-ayat Allah dia baca apa? Dia sungguh faham dan rasa ini bukannya kata-kata PM saya, bukan. Ini bukan kata ayah saya, mak saya, bukan. Bos saya pun bukan. Siapa? Pencipta PM saya, pencipta bos saya, pencipta alam ini, pemberi rezeki saya, semua sekali. Semua dia punya. Ucapan dia ni. Kata kepada siapa? Kepada kita dan semua kita. Begitu besarnya. Ini orang beriman. Antara ciri dia apa? Dia rasai Quran ni, fahaman dia. Sebab tu kata sahabat ni pasal ilmu ni. Tengok macam mana sahabat betul-betul tekun belajar Quran. Dia kata apa? Ini kata Ibnu Mas'ud. Ini kata Imam Al-Qurtubi Ini kata Ibnu Mas'ud pula. Ibnu Mas'ud ni siapa? 4 orang yang Nabi suruh belajar Quran dengan dia. Dan salah seorang kecintaan Nabi yang Nabi cinta untuk dengar dia baca Quran. Nabi pernah kata kepada Ibnu Mas'ud ketika Nabi suruh dia baca, dia kata, kenapa aku nak baca sedangkan Quran yang disuruh kepada engkau kan? Tak. Ini hobi Nabi. Antara hobi Nabi, inni uhibbu an asma'a min ghairi. Sesungguhnya antara hobi aku suka untuk dengar baca Quran daripada orang lain, antaranya Ibnu Mas'ud. Sebab bacaan dia hampir-hampir dengan Nabi. Dan dia adalah pakar Quran zaman dia, ulama. Jadi dia kata apa? Kana
Ni kata Ibnu Mas'ud. Rajulun minna bolehlah kalau rajin nak salin. Tak biasa memang susah sikit lah kan. Ambil gambar lepas ni kita senang hari ni. Tinggal lepas tu kan. Alhamdulillah, ni nikmat juga ni. Satu nikmat. Mudah urusan kan. Okey, dia kata apa? Cuba baca. Kana rajulun minna iza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wa amila bihinna. Siapa rajulun minna? Dia kata dulu diceritakan murid-murid dia ni. Ibnu Mas'ud ni hidup lama lepas tu kan. Nabi dia jadi ulama besar yang sebakat yang dia jaga di bawah pemerintahan sampai tak silap saya Ali pun ada lagi kan Ibnu Mas'ud ni. Dia kata dulu lelaki ataupun orang-orang pada zaman kami, masa kami dulu, para sahabat lah, daripada kalangan kami, apabila mempelajari 10 ayat, Nabi ajar orang 10 ayat je, 10 ayat, lam yujawizhunna, dia tidak akan pergi kepada ayat lain, seberang. Jawiz sebenarnya menyeberang, pergi ayat lain, pindah, tak akan pindah ayat lain sampai bila? Hatta ya'rifa ma'aniyahunna, sampailah dia faham makna-maknanya. Biasa tak kita? Sampai dia betul-betul mengerti apa yang Allah nak maksudkan ni, makna-makna. Kemudian wa amila bihinna, dan berjaya melaksanakan tu tuntutan. Ini para sahabat. Kita nak ikut siapa? Belajar Quran? Para sahabat. Apa masalah dia? Perbezaan tu kan. Ini kena tahu ni. Ni asar. Maksud sendiri cakap. Siapa? Nabi kata, khuzul Quran minal arba'ah. Ambil Quran daripada 4 orang ni. Apa dia? Pertama Nabi sebut an Ibnu Mas'ud. Nombor 1 nama dia Ibnu Mas'ud. Jadi ni orang yang Nabi perintah untuk ambil Quran dan dia bagi kaedah ni belajar Quran. Tapi sebab apa? Sebab tu apa dia? Matlamat kita belajar Quran sebenarnya nak apa? Quran ni kitab penggerak sebenarnya. Quran ni dia bukan sekadar kitab yang hanya tidur gitu je, bukan. Quran adalah kitab yang memberi momentum yang hebat kepada manusia, sepatutnya gitu. Momentum hebat kepada umat Islam. Inilah Quran sebenarnya. Tapi hari ni apa jadi pada Quran? Tak ada, kan? Sebab apa? Banyaknya apa? Pembelajaran yang serius dengan Quran tak ada. Sebab tu Allah kata apa? Walaqad yassarnal Qur'ana zikri. Kita mudah sebut dan boleh faham mudah sebenarnya. Tapi Allah yang fahal mim muddakir. Siapa yang nak sungguh-sungguh jadikan Quran adalah pelajaran utama dalam hidup. Betul tak? Pelajaran utama dalam hidup kita yang lain. Quran ni habis nanti kita akan tinggal. Nanti kita nak baca je. Ke tak betul? Kan? Jadi kita kena ubah prinsip kita dengan Quran. Macam mana Ibnu Mas'ud ajar prinsip dengan Quran ini. Tapi benda ni bukan senang nak buat kan?
kena ramai-ramai jama'i lah. Antaranya ustaz kita yang mengajar kat sekolah kan, belajar Quran macam kita, memang itu yang kita, tapi bukan mudah kan. Sebab kan bukan mudah, sebab kadang-kadang dia tak ramai yang berani nak. Jadi ini yang kita kena tanya ambil ilmu. Kenapa saya kaitkan nak dirikan solat ni perlukan ilmu? Sebab ini juga termasuk dalam cuba tengok surah 29 ayat 45. 29 ini tadi kan rukun iman. Ni rukun iman semua tadi. Saya ringkanlah, saya tak terangkan ayat ni panjang, saya ambil poin ni je. Jangan beriman ni tak cukup. Beriman ni kena apa dia? Aminu. Teruskan lagi, belajar terus. Sebab apa? Nak ukur iman tu, iman ni kita tak tahu dah. Akhirnya jadi abstrak je. Iman ni abstrak. Bukan. Iman dibuktikan dengan amal. Dan juga mentakzimkan sesuatu tu. Tengok surah 29 ayat 45. Mungkin kita terus tengok ayat ya. Tempat tadi baca 2 ayat, alhamdulillah. 29 45. Ni dulu. Jadi solat Allah tak mulakan terus dengan solat, tapi Allah mula dengan utlu. Cuba tengok ayat ni. Jumpa? Muka surat apa ni? 401. 401. Okey. Utlu ya. Jadi Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu maknanya itlu daripada tilawah kan. Tala. Dia tilawah ni ada makna dua makna. Tilawah ni maknanya jam'u, kumpulkan, al-qiraah, qiraah, bacaan lah sama. Tapi dia ada makna apa lagi? Al-fahmu wa al-ittiba'. Ni dua. Kumpulkan bacaan tu. Maksud bacaan ni kita kena kumpul. Mana boleh baca sikit kan. Dia memang sebab tu benda yang. Dan juga faham dan ikut. Itulah nama dia tilawah. Tak akan disebut tilawah pada bacaan lain. Ada tak? Tilawah surat khabar ada tak? Tak, tapi surat khabar majalah boleh baca Iqra'. Boleh cakap Iqra' kan? Faham Tapi perkataan tilawah tak akan cakap pada benda lain selain Quran. Faham Sebab makna dia sebenarnya ittiba'. Sebab apa? Tak ada benda lain yang wajib dibuat kecuali apa? Perintah Allah ni. Faham Sebab tu Quran dia mesti baca dengan tilawah, maksudnya ni. Jadi bacalah sampai kita tahu nak buat apa ni, perintah Allah ni. Ma uhiya ilaika minal kitab, kemudian wa aqimis solah, dan dirikan. Aqim pula perkataan solat. Jadi yang kedua ni allazina yu'minuna bil ghaib, maknanya kita kena cari ilmu betul-betul tentang yang ghaib ni. Allah sebut dalam Quran, dengan hadis Nabi sebut dalam hadis, dan juga ulama-ulama telah kupaskan. Belajarlah ilmu Islam ni. Kemudian Allah kata allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas as-solah. Kena tengok perkataan solat ni dia guna apa kan. Yuqimuna ni kalau kita tengok dalam kaedah bahasa Arab ni fi'il madi tapi dia mazid. Jadi dia ada penambah baik, penilaian yang berbeza. Kalau kita kata qoma ni mana apa? Berdiri, qoma ni. Ni nama dia lazim. Fi'il ni ada nama lazim muta'addi kan. Lazim ni buat dia bekerja seorang-seorang kan. Kerja tu dia seorang buat, tak payah lain sibuk-sibuk. Itu nama dia ni. Tapi Allah guna kat perkataan qoma. Kalau qoma dia punya ni jadi yakumuna. Ini barulah berdiri solat. Dia seorang-seorang pun tak apa lah. Bukan. Allah guna perkataan apa? Aqama. Sebab itu jadi yuqimu. Aqama ni. Ni. Aqama ni mana apa? Dia tak boleh satu. Dia mesti ada yang lain tolong. Faham? Sebab tu dia kata menegakkan, membangunkan. Sebab tu bangun mana lebih tepatlah membangunkan apa tu?
Kalau membangunkan solat, betul. Dia macam bina bangunan, institusi. Solat ni yang betulnya macam ni. Berat tak nak bangun institusi solat? Berat lah. Madrasah betul-betul orang tu, faham hamba Allah ni, institusi. Hari ni kita cuma mengerjakan solat, selesai lah pergi masjid, kerjakan solat, balik betul? Tak. Nabi ajar kat sahabat ni apa bekerja dengan dia, betul tak? Tengok Nabi, sahabat semua pergi hari sampai ke China kan. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tengok macam mana mereka pergi ke seluruh pelosok untuk apa? Bangunkan isi solat, mengajar manusia semua, akhirnya jadi ahli solat yang hebat. Semuanya berjuang untuk agama dah. Itulah yang sepatutnya, bukan mengerjakan solat. Faham ini semua mendirikan solat ni tugas kita nombor 1. Sebab tu dia ada 3 poin kan kat sini. Jadi kita nak mendirikan solat. Sebab tu juga Allah kata dalam surah ni kan, utlu ma uhiyal kita minal kitab wa aqimis solah. Baru Allah kata apa kesan dia solat yang disertai dengan kefahaman yang betul dalam ni. Mantap, ilmu mantap dengan ilmu yang mantap. Dan dia solat apa jadi kesan dia? Tengok solat begitu, solat kualiti macam ni. Baru Allah kata apa? Inna solata tanha. Solat yang mana? Solat yang macam tu. Solat yang penuh dengan ilmu kefahaman tadi, menyebabkan seorang itu keluar kuat dia punya prinsip dia faham tadi. Apa jadi? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu yang dapat cegah fahsya' dan munkar. Sebab tu kita jangan pelik orang yang solat tapi keluar buat apa? Rasuah semua, salam-samba je, tak ada rasa apa-apa. Tapi kita tengok solat. Jangan pelik sebab apa? Sebab tak ikut ayat ni. Faham solatlah dengan kefahaman macam ayat ni. Solat begini insya-Allah dapat mencegah seorang daripada perbuatan fahsya' dan munkar. Kan? Wala dzikrullahi akbar. Dan Allah yang paling, yang maha agung, mengagungkan Allah sebenar-benar dalam hidup dia. Dan dalam surah yang lain, surah 7 ayat 170 pun Allah kata juga, alladzina yumassikuna bil kitab wa aqimis solah. Orang yang berpegang teguh dengan kitab petunjuk dia sendiri. Kita punya apa? Kita punya benda yang kita patut agungkan, takzimkan. Kita punya panduan kita, umat Islam. Kita kena takzimkan Quran ni. Wa aqimus solah. Kemudian inna la nudi'u ajral muslimin. Allah tidak akan sia-siakan pahala orang yang ni. Muslih ni maknanya apa? Dia buat sungguh-sungguh. Dia buat semuanya nak terbaik. Kan? Jadi ini dalam ayat yang sama yang berkaitan dengan ilmu. Jadi pentingnya seseorang kita usahakan untuk menambah antaranya tentulah dengan Quran ni lah, tadabbur Quran ni, supaya ada ayat Quran yang sangat menyentuh jiwa kita. Biar satu pun, jangan kita kan, satu pun kita tak nampak. Biar sekurang-kurangnya ada satu ayat Allah yang Allah bicara dengan kita menyentuh sungguh-sungguh dengan ayat ni. Sebab itu juga bila kita solat, kita sedang buat apa? Sebenarnya kita solat sedang buat apa? Nabi kata, cuba baca hadis ni, inna ahadakum idza qama yusalli innama yunaji rabbah falyanzur ahadukum man yunaji. Sesungguhnya seorang kamu idza qama yusalli, bila dia berdiri ni nak solat, innama yunaji rabbah, dia kena sedar yang dia sedang berbisik-bisik, yunaji, najwa, sedang bercakap-cakap dengan Tuhan dia. Maka hendaklah sungguh-sungguh perhatikan bicara dia dengan Allah. Maknanya surat ni dia bukannya salam dah, tak. Bacaan dia sungguh-sungguh dia nak. Sebab tu bila orang yang sungguh-sungguh nak jaga pahaman dengan Quran, dia nak baca apa? Nombor 1, Quran lah kan, baca surah Fatihah. Betul, nak baca surah lain kan, menyebabkan solat dia jadi lazat. Bila dia baca, dia faham solat tadi, Quran, dia baca surah Al-Zalzalah, dia rasa lazat tak solat macam tu? Mestilah lazat. Kan? Dia akan baca slow-slow. Iza zul, kan? Dia baca ini untuk solat sunat lah, janganlah masa sini kita pun kan, solat sunat lah, solat malam. Lagi baik sendiri-sendiri tu. Itu yang dia kena rasa, ni yang nak dilatih pada kita. Ni bukan benda yang ringan, ni berat. Berbanding dengan nak faham, nak rasa apa yang kita baca dalam solat, dengan nak rukuk ni, nak jaga tu, mana lagi berat sebenarnya? Mana berat? Kita rasa lah.
Mana berat? Yang ni ke yang kat luar? Nak faham lagi berat kan? Betul tak? Nak jaga baca tu, nak hayati lebih berat daripada kita punya ni. Jadi itulah. Jadi tentang hadis ni terus saya skip lah kepada hukum ni. Saya dah masuk dah minggu lepas. Tengok kenyataan dia yang terakhir tu, muka surat 7. Jadi kita lihat ramai generasi Muslim hari ini yang cuai dalam mensia-siakan solat kerana ketiadaan ilmu dan terlalu menurut hawa nafsu. Nafsu ni telah membelenggu manusia ni daripada benda yang penting, iaitu solat ni dia dah jadi nombor yang lain. Solat ni jadi tangga yang keberapa dalam hidup manusia, kan? Sebab tu ada solat, ada orang solat kerana demi apa? Untuk melepaskan beban. Faham tak? Solat sebenarnya nak lepaskan beban. Solat supaya apa? Dapat capai hajat nafsu dia dengan cepat. Betul tak? Solat, drama dia tunggu ni, dia solat cepat-cepat sebab nak lepaskan hajat dia nafsu tadi supaya dapat tengok drama, kan? Ada tak macam tu? Betul kan? Ni hakikat. Sia-sia tak? Demikianlah. Sebab solat dah jatuh tangga ke berapa, tapi masih lagi solat. Alhamdulillah lah. Kena ajar. Kemudian sehingga menampilkan sikap yang berlawanan daripada perintah Allah. Jadi ni ciri-ciri apa? Amali, munafik amali dah ada masuk dah. Tengok orang-orang munafik Allah sebut dalam surah 4142. Surah 4142. Ini munafik ni ingat ada dua. Satu hakiki, satu munafik akbar, satu munafik asghar. Munafik akbar ni munafik hakiki yang memang macam Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memang hati intikad dia benci Islam, tapi siapa nak ambil kesempatan je. Hari ni Islam ni kalau dia punya harta terjaga, jadi sebab tu dia pura-pura, tapi dia nak hancurkan dalam dengan rasa niat yang jahat dia. Itu munafik hakiki. Satu lagi munafik ni termasuk dosa besar, tapi dia tak keluar daripada milah Islam. Nama dia munafik asghar ataupun disebut amali. Perangai dia sama. Mungkin itu semua ayat ni semua sahabat bimbang. Kata Ibnu Umar, dia jumpa dengan 30 sahabat lama kan. Aku tak pernah tengok, tak ada satu pun seorang sahabat yang tak bimbang dengan satu benda ni. Apa dia? Mereka takut mereka ni termasuk orang munafik. Tu sahabat Nabi tu. Sahabat Nabi amat bimbang, dia termasuk dalam ciri-ciri ni, orang munafik. Tiba-tiba kita rasa tak mungkin saya, tak boleh lah. Kita ni jauh lebih rendah daripada sahabat ni. Lagilah patut bimbang yang kita termasuk dalam ciri-ciri ni. Surah 4142, cuba tengok. 142 Surah An-Nisa. Ke surah apa? 101. Saya bolehlah kita tutup ayat ni lah. Sempat. Tapi saya baca tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang munafik ini mereka nak tipu Allah. Wa huwa khadi'un. Sebenarnya Allah yang balas tipuan mereka. Mereka yang rugi. Wa idza qamu ila solah. Bila mereka qamu, ada Allah tak pakai yuqimu, Allah tak pakai aqamu. Mereka berdiri je nak solat, qamu kusala. Mereka berdiri dalam keadaan malas. Apa maksud dia? Banyak tafsiran tentang kusala. Kusala ni maksudnya malas. Banyak lah. Jadi kita tengok dalam ayat ni je. Jawapan kat sini ada dalam ayat ni juga. Apa pertama? Apa maksud kusala? Allah terangkan seterusnya. Yura'unan nas. Mereka cuma nak tunjuk kat orang saja. Tunjuk kat orang ramai yang aku juga solat macam kamu. Satu. Kedua, apa kusala ni mana dia? Ayat Allah terangkan lain. Wala yaz. Ini tak ada. Dia tak ingat dan tak faham, tak mahu faham apa yang dia buat tu. Faham tak? Yura'u wala yazkuruna Allah. Dia tak ingat pun. Illa qalil, mereka sangat sikit. Sekadar gitu-gitu je. Ini munafik, ciri-ciri dia. Perbuatan. Jadi inilah pelajaran kita tentang solat ni. Di hadis ni kita tekankan bukanlah fix solat. Solat, sujud, itu semua kita banyak kan. Itu samalah. Tentang tapi ini lebih kepada apa? Tazkiyah, penyucian kita, qasad kita lah, tujuan solat tu, kefahaman supaya apa? Ia membuahkan satu kefahaman yang lebih mendalam lah tentang apa tujuan kita solat. Solat dengan, sebab ini adalah amalan yang sangatlah besar dan menjadi nilai
utama untuk amalan kita yang lain itu diterima. Kan? Nilai utama solat. Mudah-mudahan solat kita semua diterima oleh Allah dan kita sentiasa berbaiki kefahaman kita, solat kita dan juga rukun-rukun dia lah. Itu memang wajib lah. Jadi insyaAllah sampai sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuklah hadis yang lain lah, bukan minggu depan lah. Next lah nanti Haji akan bagi nota ni untuk masuk yang seterusnya. Jadi bolehlah baca nota tu dan bolehlah menambah dengan kupasan daripada asatizah yang lain juga banyak tentang ni. Baik, tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.